Hari ini genap 4 tahun mesyuarat pertama penggal pertama sidang Parlimen ke-14. Dalam tempoh sehingga hari ini, negara menyaksikan pertukaran 3 Perdana Menteri sejak PRU 14 yang berlangsung pada Mei 2018. Bermula dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang memerintah selama 22 bulan di bawah Kerajaan Pakatan Harapan PH, diikuti Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional PN dan terkini Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sejak kebelakangan ini juga, desas-desus mengenai kelangsungan pilihan raya juga hangat diperkatakan di sebalik pelbagai krisis yang mendepani dunia ketika ini. Dengan penularan COVID-19 yang masih tidak berpenghujung, krisis makanan global, inflasi dan sebagainya. Jadi untuk waktu ini kita nak berbincang mengenai kewajaran. Apakah perlu kita bercakap mengenai pilihan raya untuk tempoh ini? Bersama saya di talian, Dr. Janri Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara. Assalamualaikum Dr. Janri. Waalaikumsalam. Baik doktor, hari ini genap 4 tahun di mesyuarat pertama penggal pertama sidang Parlimen ke-14. Mungkin doktor boleh bagi rumusan secara ringkas dulu bagaimana doktor melihat perkembangan dan juga perjalanan politik dan juga pentadbiran negara sehingga ke saat ini, doktor. Baik, terima kasih. Saudara sebut ada 3 Perdana Menteri. Tapi bagi saya ada 4 sebenarnya kalau kita ambil kira Datuk Seri Najib. Ini tidak pernah berlaku dalam sejarah politik negara. Jadi perubahan ataupun pertukaran Perdana Menteri dan juga kerajaan yang telah berlangsung selama 4 tahun itu menggambarkan senario dan juga landscape politik di negara ini. Ia menggambarkan sekaligus ketidaktentuan, krisis, pergolakan dan juga sesuatu yang kita tidak jangkakan tetapi itu telah pun berlaku. Jadi ini sebenarnya memberi dampak dan kesan besar terhadap politik, ekonomi, sosial, pendidikan negara. Sesuatu yang tidak seharusnya berlaku. Dan seterusnya memberi gambaran dan imej dan reputasi yang agak negatif terhadap bagaimana negara luar dan juga rakyat tanggapi politik di negara ini. Saya fikir apa yang telah berlaku ini sebenarnya memberi pengajaran dan iktibar yang besar kepada rakyat dan juga kerajaan di Malaysia bagaimana kita seharusnya keluar daripada senario yang ada sekarang ini. Kalau tidak, saya fikir kita akan terus berada di atas landasan ataupun ketidaktentuan yang telah pun berlaku ini. Dan saya fikir untuk memastikan keadaan ini dapat diselesaikan secara tuntas, maka itu harus dilakukan oleh semua pihak. Baik, doktor menyebut kita harus keluar daripada perkara ini tadi. Tapi saya nak menyebut juga sejak kebelakangan ini kita tahu beberapa krisis mendepani dunia seperti saya sebutkan tadi, COVID-19 yang tiada penghujungnya sehingga ke saat ini dengan krisis perang antara Ukraine dan Rusia memberi impak kepada kesan makanan global dan juga namun dalam waktu yang sama pada ketika ini kita tahu kedengaran beberapa pemimpin-pemimpin politik yang mula bercakap-cakap mengenai pilihan raya, memberitahu mengenai apa strategi mereka dan apa persiapan mereka mendepani pilihan raya dan ada juga yang mendesak supaya pilihan raya diadakan pada sebelum tamatnya sebelum hujung tahun ini. Jadi doktor, bagaimana doktor melihat apakah sebenarnya wajar perkara ini dibincangkan sebenarnya di saat ini, di saat rakyat masih berdepan dengan pelbagai ketidaktentuan di peringkat global khususnya, doktor? Baik, betul. Memang ada 2 pertentangan pendapat berkaitan dengan sama ada kita perlu adakan PRU ke-15 ataupun tidak. Satu pihak nak adakan, satu pihak lagi katakan tidak seharusnya, dan kedua-dua pihak punya hujah dan justifikasi masing-masing. Kalau saudara tanya kepada saya secara konsisten untuk berapa bulan lepas kita perlu adakan. Adakah ada jaminan bahawa ketidaktentuan, inflasi, masalah ekonomi, kesihatan yang kita adakan sekarang akan selesai dengan sendirinya kalau pilihan raya tidak diadakan? Jadi memandangkan bahawa ketidaktentuan, ketidakstabilan politik yang berlaku sekarang. Jadi saya fikir untuk pastikan terdapat mandat betul-betul kukuh dan muktamad dan tuntas, maka jalan keluar yang paling baik ialah dengan mengadakan pilihan PRU secepat mungkin. Walaupun kita berdepan dengan masalah yang sudah sebutkan tadi. Dan ini turut diakui ataupun didesak oleh beberapa pemimpin dalam UMNO dan Barisan Nasional sendiri. Dan harus kita ingat bahawa seperti yang kita ketahui, mandat yang diperoleh ataupun yang dipikul oleh PN sekarang, kerajaan sekarang adalah mandat yang dianggap sebagai mandat pintu belakang. Dan mandat yang tidak ada keabsahannya. Jadi saya percaya bahawa jalan keluar yang perlu dicari secara tuntas sekarang ialah dengan mengadakan PRU.
Dan kalau sebelum ini kita adakan PRN misalnya, kita tolak Sarawak, Melaka dan Johor, jelas buktikan bahawa ini jalan terbaik untuk mengelak daripada krisis daripada terus berlaku. Baik, jadi bagaimana pula nak mendepani dengan persepsi rakyat dan khususnya rakyat Malaysia sendiri yang beranggapan bahawa pemimpin ketika ini hanya tahu fikir nak berpolitik, hanya tahu nak mencari tarikh yang sesuai untuk menyelenggarkan pilihan raya tanpa memikirkan kebajikan rakyat sendiri. Jadi bagaimana nak menangkis persepsi ini dengan apa yang kenyataan doktor keluarkan tadi? Itulah menjadi persoalannya sekarang. Jadi disebabkan oleh kerajaan yang ada sekarang terdiri daripada pelbagai parti politik bersatu, PAS, GPS dan juga Barisan Nasional sendiri, maka dan mereka ini bergabung di ekoran daripada langkah Sheraton tempoh hari, dan dilihat setengah-setengah pihak bahawa ini gabungan yang dilihat tidak begitu efektif dari segi penyelesaian masalah yang kita hadapi sekarang ini. Jadi barangkali dengan adanya mandat baru, kita serahkan balik kepada rakyat untuk membuat pilihan. Parti mana, calon mana yang barangkali paling tepat untuk selesaikan masalah ini. Selagi kita tidak keluar ataupun tidak membuat serahkan perkara itu kepada rakyat, selagi itu kita akan berada dalam situasi sekarang. Mungkin rakyat fikir Pakatan Harapan paling sesuai untuk memerintah negara ini, atau mungkin mereka fikir Barisan Nasional dengan gabungan barangkali parti-parti lain. Jadi apabila sudah diserahkan nanti pada rakyat untuk membuat keputusan, dan keputusan itu dapat dibuktikan melalui peti undi dengan majoriti barangkali lebih kukuh, belajar daripada apa yang telah berlaku di Sarawak, di Melaka dan di Johor, mungkin itu adalah langkah terbaik untuk kerajaan baru yang bakal dibentuk nanti untuk merumuskan dasar-dasar yang lebih baik dan memilih mereka pemimpin yang lebih dinamik, lebih muda, lebih agresif, lebih pintar, lebih mengutamakan kepentingan rakyat berbanding dengan mungkin dalam keadaan sekarang yang ditanggapi oleh sebahagian rakyat sebagai gagal untuk tangani masalah ekonomi, inflasi, harga barang yang begitu naik dan krisis kesihatan yang kita hadapi. Jadi itu saja bagi saya jalan keluar yang terbaik untuk ketika ini. Kalau tidak, kita akan terus tersepit, terhimpit, terbelenggu dalam situasi yang kita hadapi sekarang ini. Baiklah, terima kasih Dr. Jenny Riami atas perbincangan tersebut. Dr. Jenny Riami merupakan fellow kanan Majlis Profesor Negara dan kita memberi fokus mengenai kewajaran apakah perlu kita bercakap mengenai pilihan raya untuk tempoh dan ketika ini.